RTM rangkul anugerah laporan berita sukan terbaik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. RTM berjaya merangkul anugerah laporan berita sukan terbaik pada malam Anugerah Asian Vision 2023 malam tadi. Liputan Johor Ironman Contest Challengers Competitors menewaskan 4 lagi penyertaan dalam kategori sama yang disertai stesen-stesen penyiaran awam dan kerajaan daripada 57 negara anggota Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik ABU. Tahniah kepada tim RTM kerana memenangi Best Sports Report Asia Vision Awards 2023. Tahniah. Good job, people. Bagi saya ini satu kemenangan yang di luar jangka lah, dan ia satu pengiktirafan khususnya kepada wartawan-wartawan di meja sukan unit pemberitaan RTM, dan ini satu pengiktirafan antarabangsa yang terbaik yang kita dapat lah pada tahun 2023 ini pada AVN Asia Vision Awards 2023, dan satu bukti bahawa produk RTM adalah juga produk yang terbaik di rantau Asia Pasifik. Sebanyak 9 anugerah dipertandingkan, antaranya laporan berita TV terbaik dan laporan berita bersiri terbaik. Malam Anugerah Asia Vision 2023 diadakan sempena mesyuarat tahunan kumpulan berita anggota ABU dan Forum Berita Global 2023 yang berlangsung selama 3 hari di Kuching, Sarawak. Seiring peredaran masa dan teknologi, RTM berevolusi dengan teknologi kecerdasan buatan AI dalam menambah baik kualiti penyampaian. Penguasaan teknologi berkenaan membolehkan wartawan menambah nilai kepada karya masing-masing. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata adaptasi AI turut melatih semula petugas RTM agar kekal relevan dengan perubahan masa, terutama melibatkan karya di media digital. Macam sekarang kita dah menggunakan AI dalam archiving system kita pakai AI, dan dalam promo kita kalau orang tengok kita punya promo dalam digital media, memang kita gunakan AI. Kita gunakan robot yang sangat cantik dan sangat handsome untuk menyampaikan promo. Dan moving forward, I think apa yang kita boleh buat juga, kita kena tengok kat mana aspek-aspek AI yang boleh menyenangkan kerja wartawan. Contohnya transcribe, bila you dah pergi keluar pergi interview orang, kemudian AI boleh buat semua transkrip tu, so you tak payah nak jadi you boleh cari keyword. Beliau berkata demikian pada 2023 ABU News Group Meeting and Global News Forum di Kuching bertemakan AI Leading Change and Inspiring a Greener Future. Forum menampilkan 28 tokoh media antarabangsa serta lebih 100 pengamal media tempatan dan antarabangsa. Seorang guru besar taska ditahan polis lepas menyebarkan maklumat palsu menerusi media sosial berhubung kematian seorang kanak-kanak pada Sabtu lalu. Dan menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan, siasatan terperinci akan dibuat selain pihaknya telah memperoleh arahan pertuduhan daripada Timbalan Pendakwa Raya. Tertuduh berumur 58 tahun akan didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh esok selain disiasat mengikut Seksyen 33-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Justru orang ramai dinasihatkan tidak menyalahgunakan platform media sosial dengan membuat dakwaan tidak berasas terhadap pihak berkuasa sehingga mengganggu siasatan serta menjejaskan kredibiliti PDRM. Pada 18 April lalu, polis menerima satu laporan mengenai kejadian mati lemas seorang kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun di dalam kolam sebuah taska di Bandar Baru, Seri Klebang. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu mengabaikan kanak-kanak dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Laporan mati mengejut turut dibuka bagi menyiasat kematian tersebut. Keputusan ujian darah terhadap seorang kanak-kanak berusia 2 tahun di Taman Perleng Johor Bahru yang disyaki dijangkiti malaria adalah negatif. Perkara itu disahkan Esko Kesihatan dan Perpaduan Johor Ling Tian Sun.
Katanya 458 penduduk termasuk 127 warga asing di kawasan tersebut dipanggil menjalani ujian darah. Semua keputusan ujian itu juga negatif. Kerja-kerja berterusan telah diambil oleh pihak JKNJ, iaitu telah meminta orang yang berdekatan, penduduk berdekatan supaya mengambil darah mereka, sampel darah mereka untuk mengambil kajian, dan sehingga hari ini kita belum menerima apa-apa laporan mengenai malaria ini telah merebak ke lebih luas lagi. Mudah-mudahan ia masih di keadaan yang terkawal. Sebelum ini, RTM melaporkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun disyaki dijangkiti malaria pada 2 Julai lalu di Taman Perling, Johor. Laluan baru dari Jalan Solo Air Limau ke Kampung Jeram Masjid Tanah Melaka dijangka mampu menjimatkan masa perjalanan sehingga 15 minit dari Port Dickson ke Pekan Masjid Tanah, dan ia merupakan antara inisiatif penyuraian trafik di kawasan berkenaan. Laluan pintas itu juga bakal memberi pulangan ekonomi kepada masyarakat setempat. Jadi saya melihat projek ini adalah merupakan satu projek yang berikan pulangan ekonomi kepada masyarakat setempat. Dengan terbentuknya jalan-jalan baru ini, maka projek-projek perumahan sepanjang jalan ini akan mula diraih oleh pemaju-pemaju untuk melihat hubungan jalan ini di antara menuju dari Pekan Masjid Tanah ke Port Dickson dan Pekan Masjid Tanah ke Alor Gajah akan lebih cepat lagi, dan ekosistem untuk ekonomi akan berlaku di kawasan ini. Laluan pintas sepanjang 3 km itu dijangka siap sepenuhnya Jun tahun hadapan. Tambah beliau, terdapat 2 lagi laluan pintas baharu sedang dalam pelaksanaan, iaitu laluan dari Jalan Ulu Jasin ke Rim dan Jalan Serkam ke Bemban. Beberapa jalan sekitar bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh akan ditutup dan dilincungkan pada Ahad ini, dan ia bagi memberi laluan penganjuran Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata penutupan dan lencongan tersebut akan bermula seawal jam 7 pagi sehingga acara selesai. Antara jalan terlibat adalah Lebuh Meru Raya, Persiaran Meru Raya 1, Persiaran Meru Raya 2, Persiaran Meru Raya 3 dan Persiaran Meru Raya 4. Turut terlibat Jalan Meru Bistari dan Bulatan Sultan Azlan Shah. Pengguna dinasihat untuk merancang perjalanan dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelak terperangkap dalam kesesakan semasa penutupan dan lencongan jalan dilaksanakan. Hampir 500 usahawan bawah pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Rizda dan 150 pemain industri menerima pensijilan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dan ia sebagai jaminan halal sesuatu produk atau perkhidmatan sekaligus menjadi nilai tambah kepada perdagangan antarabangsa. Kita cuba menarik perhatian kepada para pelajar, khususnya dalam mempelbagaikan bidang tadi. Bukan fokus kepada bidang pertanian itu sendiri, tetapi kita juga menyediakan kursus-kursus sampingan ataupun yang boleh upgradekan industri pertanian itu sendiri. Beliau ditemui selepas Majlis Convocation College Universiti Agroscience Malaysia kali ke-20 di Seremban. Seramai 300 graduan menerima anugerah dalam pelbagai peringkat pengajian. Pada saya, pertanian ni benda yang rare. Tak macam benda lain. Means like macam automotif, benda tu dah sangat banyak dekat dalam Malaysia. Bagi dah saya lah. Pertanian ni sangat rare saya jumpa. Kalau macam saya lah, saya ni memang diberi pendidikan daripada sekolah menengah lagi berkenaan pertanian. Daripada tingkatan 4 lagi pun dah ambil aliran sains pertanian, memang minat daripada sekolah. So terus kita bawa belajar pun, kita belajar kos pertanian, so kita gunakan kos pertanian tu dalam kerja. Bagi saya, kita perlu fleksibel lah. Grab segala peluang sama ada co-curriculum ataupun dari segi akademik. Sebab daripada situ kita boleh tingkatkan produktiviti kita sebagai seorang pelajar.
Bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM berpeluang menikmati manfaat menerusi program Usahawan Tani Putra. Mula dilaksanakan pada Mac lalu, ia merupakan kolaborasi Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat dan Universiti Putra Malaysia UPM. Kerjasama itu turut menyediakan latihan dan bimbingan berstruktur khusus dalam bidang pertanian. Jadi kita tahu bahawa program ini kita mulakan pada bulan Mac. So hari ini kita boleh melihatlah sebahagian daripada hasil yang telah kita usahakan. Di mana usaha kita ini adalah untuk memastikan kita boleh meningkatkan lagi sosioekonomi anggota veteran kita. Peserta ditawarkan 2 kategori iaitu bakal pesara yang akan mengikuti latihan dalam industri selama 3 hingga 5 bulan. Manakala kategori veteran ATM terbuka kepada yang berminat bagi mengusahakan pertanian kelompok di UPM. 3 fokus utama diketengahkan iaitu tanaman, ternakan dan perikanan. Semua sekolah diberi tempoh 3 bulan untuk menyalurkan peruntukan lebih RM7,000 yang diperuntukkan Kementerian Pendidikan bagi tujuan penyelenggaraan kemudahan tandas. Dana ini bagi memastikan pelajar dapat menikmati suasana pembelajaran dengan lebih selesa. Betul. Kita sudah pun menurunkan peruntukan penyelenggaraan kepada semua sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua sekolah akan menerima RM70,000 lebih kurang untuk penyelenggaraan sekolah. Jadi sekarang ini adalah urusan menurunkan peruntukan ini dan akan terus dilaksanakan. Kami hanya bagi 3 bulan saja untuk semua sekolah melaksanakan program ini dan hasilnya kita nak tengok impaknya kepada maknanya penaiktarafan tandas sekolah. Dalam pada itu berhubung kejadian seorang murid didakwa digigit guru, Fadlina berkata ia akan disiasat secara telus dan tindakan akan diambil mengikut lunas undang-undang. Kita menanti berdasarkan siasatan, berdasarkan siasatan. Jadi kalau siasatan itu membuktikan elemen-elemen yang mengikut undang-undang dan ini negara hukum, proses itu harus kita lalui. Saya nak bagi jaminan apa sahaja yang berkaitan dengan aduan yang melibatkan keganasan ataupun buli mahupun yang kita panggil apa sahaja yang melibatkan fizikal, tindakan fizikal ni kita siasat. Mahkamah Rayuan menetapkan 11 Ogos ini bagi memutuskan rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi menggugurkan 2 peguam dari Tuan Tommy Thomas daripada mewakili bekas peguam negara Tommy Thomas dalam tuntutan saman RM1.9 juta. Panel 3 hakim diketuai Datuk Hanifah Fariqullah berkata mereka memerlukan masa untuk mempertimbangkan hujah dan kes-kes yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak dalam saman itu. 2 lagi hakim yang bersidang ialah Datuk Azimah Omar, Datuk Azhar Hari Kamar Ramli. Dalam prosiding hari ini, mahkamah mendengar hujah peguam Datuk Firuz Hussein Ahmad Jamaluddin yang mewakili bekas Perdana Menteri dan peguam Alan Adrian Gomez yang mewakili Thomas. Datuk Seri Najib merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 19 Ogos tahun lepas yang menolak permohonannya untuk menggugurkan Gomez dan Mablin Lai Wee Siung yang merupakan rakan kongsi Tuan Tommy Thomas daripada mewakili Thomas dalam samannya. Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan telah memutamatkan pembahagian kerusi di 6 negeri bagi menghadapi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 dan perkara itu disahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mempengerusikan mesyuarat tersebut malam ini. Dia mengutamatkan semua negeri, ada 1-2 saja dari 1-2 negeri yang kita akan malam ini selesai.
Umum calon kita pergi besok, di 2-3 hari ini kita beritahu. Baik, terima kasih banyak. Mesyuarat bermula 9 malam tadi turut dihadiri beberapa pemimpin utama Kerajaan Perpaduan iaitu Pengerusi BN juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Ketua WIP GPS Datuk Seri Fadilah Yusof, Pengerusi GRS Datuk Seri Haji J. Nur dan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabo. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menzahirkan keyakinan bahawa Kerajaan Perpaduan mampu menawan kesemua negeri dalam PRU-DUN ke-15 dan ia berdasarkan laporan yang dibentangkan dalam mesyuarat berkenaan. Saya percaya memberi keyakinan tambahan ialah bahawa mesyuarat pada malam ini memberi penekanan yang kuat tentang keperluan keutuhan kerajaan perpaduan, menjamin kestabilan supaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan di Ibu Negara. Teguh pertahan martabat Islam di mata dunia. Itu pesanan ulama tersohor Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi kepada Datuk Seri Anwar dan ini termasuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Saya semasa di Qatar, kebetulan masa itu Setiausaha Negara Amerika, John Kerry dan Hillary Clinton pun ada masa itu dalam pertandingan. Dan selepas itu saya makan tengah hari dengan Syekh Qaradawi. Berbeza daripada orang yang mengatakan Anwar ini baik sangat dengan Amerika gitu. Dia tidak. Dia pendekatan dia lain. Dia kata kepada saya, bincang John Kerry, ya, bincang soal apa? Saya bincang 1, 2, 3, 4. Okey. Hillary Clinton gini. Okey. Dia kata teruskan Anwar. Kita perlu di kalangan pimpinan umat Islam ini orang yang boleh menyampaikan pandangan kita, yang menunjukkan kekuatan, keupayaan dan akhlak yang baik di kalangan mereka. Tambah Perdana Menteri, generasi muda disaran meneroka pemikiran dan semangat Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam menimba ilmu. Ini kerana amalan wasatiyah dalam ketokohannya patut dijadikan amalan sebagai rujukan pemikiran baharu. Beliau berucap semasa majlis pelancaran buku autobiografi Sang Pelita Umat Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi di Ibu Negara. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mencadangkan penggubalan undang-undang bagi membolehkan Perdana Menteri didakwa dan dipecat atas salah laku. Perbincangan bersama Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan diadakan dalam masa terdekat untuk meneliti perkara tersebut. Jelas beliau, ketika ini negara belum mempunyai undang-undang berkenaan dan ia harus diperkenal seperti mana dilaksanakan di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dakwaan salah laku dilaksana di England pada tahun 1800 dan kali terakhir bekas Perdana Menteri Tony Blair pernah didakwa pada 2004. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum kestabilan politik dalam Parlimen tergantung di Ibu Negara. Kenaikan harga barangan asas bersubsidi tidak akan berlaku seperti dilaporkan, tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub. Pihaknya mendapati harga kesemua barangan tersebut adalah terkawal dan kekal pada harga ditetapkan. Dan bukan kerana tuduhan itu pun, memang tanggungjawab KPDN setiap hari kita memantau dan mengawal harga-harga barangan asas rakyat. Maka dengan ini sekali lagi saya menyatakan tinjauan KPDN mendapati pertama sekali barang-barang bersubsidi yang kerajaan bagi subsidi tidak pernah naik dan tidak mungkin naik. Sehingga kini KPDN juga tidak menerima sebarang aduan berkaitan kenaikan harga barang sekaligus menafikan dakwaan beberapa pihak yang menyatakan berlaku kenaikan harga ketika ini. Inisiatif Payung Rahmah terbukti berjaya menstabilkan inflasi pada kadar lebih rendah. Kedudukan inflasi dengan trend mereda bagi subkumpulan makanan di luar rumah iaitu pada kadar 8.1% turut disumbangkan pengenalan menu Rahmah Januari lepas.
Menurut Datuk Seri Salahuddin, setakat ini 2,922 bilangan operator pengusaha menu rahmah di seluruh negara dan 290 pengusaha menu siswa rahmah di Universiti Awam dan Politeknik. Dalam pada itu, program jualan rahmah yang menawarkan diskaun harga barangan makanan dan keperluan asas sehingga 30% sedang giat dilaksanakan, melibatkan 222 kawasan parlimen di seluruh negara dengan 3,557 lokasi jualan rahmah telah dilaksanakan setakat 30 Jun lepas. Penekanan diberi kepada pelaksanaan jualan rahmah secara bergerak dengan tanda pagar #Kedai Cari Rakyat bagi memastikan manfaat program dapat dinikmati lebih ramai golongan rakyat berpendapatan rendah. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berkata pengguna perlu bijak mengurus perbelanjaan harian bagi mengelak terkesan kenaikan harga barang. Alhamdulillah tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang untuk mewujudkan jualan rahmah itu memang dapat membantu rakyat dalam keadaan di mana kos harga hidup yang tinggi sekarang ini, dan kita dapat tengok dia amat membantulah. Sebagai pengguna mestilah bijak untuk menilai mana-mana harga yang berpatutan. Yang kedua, kita pun tak boleh merongok. Dalam hidup ni ada pasang surut. Kita sebagai rakyat patut jadi pengguna yang lebih bijak dan kita patut cari mana-mana yang menjual lebih murah untuk kita belanja. Macam itulah. Sebab saya nampak ada jualan rahmah lah. Kita boleh pergi dan kita boleh belanja di situ. Kita kena bijaklah beli barang, kena compare dengan harga dengan pasaran yang lain, dengan pasar-pasar sekarang yang ada kan. Laporan tragedi tanah runtuh di Batang Kali Selangor Disember lepas telah siap, bagaimanapun belum dapat dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi memaklumkan masih menunggu ulasan serta maklum balas dari kementerian serta agensi berkaitan. Laporan itu saya faham telah siap, tapi kita masih menunggu untuk ulasan dan kita menerima juga pandangan daripada kementerian yang berkenaan dan agensi lain yang berkenaan. Ya. Jadi jalan Batang Kali itu adalah dalam dikatakan kategori jalan kerajaan negeri. Jadi apa-apa pun kerajaan negeri Selangor, laporan-laporan itu perlu kita bukakan kepada kerajaan negeri Selangor juga. Beliau sebelum ini dilapor menyatakan laporan tragedi itu dijangka diperoleh pada akhir Jun sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri bagi membolehkan semua pihak terlibat mengambil tindakan selanjutnya. Indeks harga seunit bagi beberapa bahan binaan di kawasan terpilih menunjukkan penurunan berdasarkan perbandingan bulanan. Bagi Jun 2023, penurunan direkod antara 0.6% dan 2.3% berbanding bulan sebelumnya di hampir semua kawasan Semenanjung dan Sabah. Keluli dan logam turut mencatatkan penurunan antara 0.3% dan 2.1%. Penyusutan itu seiring dengan senario penurunan harga besi dan biji besi di peringkat global. Indeks harga seunit simen pula mencatat peningkatan namun dalam kadar lebih perlahan antara 0.1% dan 0.9% berbanding Mei 2023. Turut meningkat indeks harga seunit kayu iaitu antara 2.3% dan 4.0% di semua kawasan di Semenanjung kecuali Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan. Bagaimanapun ia harga kekal di semua kawasan di Sabah dan Sarawak berbanding Mei 2023. Pemain perserangan lelaki negara Lee Zijia berharap dapat menyesuaikan diri secepat mungkin dengan corak latihan diterapkan jurulatih baharunya Wong Tat Meng, dan jelas beliau ia penting untuk persiapan melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024.
Dalam masa sama, juara All England 2021 itu optimis mampu membina keserasian yang istimewa dengan jurulatih berpengalaman tersebut. Selain itu, Zija turut menyimpan aspirasi agar beliau dan Tat Meng dapat berjuang bersama untuk kejayaan di Olimpik demi Malaysia. Zija yang kini berada di tangga ke-17 dunia telah memulakan latihan bersama Tat Meng awal bulan ini. Sebelum ini, pemain kelahiran Kedah itu dilaporkan mengambil keputusan untuk berehat seketika daripada menyertai kejohanan bagi mendapatkan semula motivasi susulan prestasi mengecewakan kebelakangan ini. Dalam pada itu, pasangan bergu campuran negara Chin Tang Ji Toh Iwe berhasrat meraih kejayaan pada kejohanan terbuka Korea Selatan di Seoul 18 Julai ini. Sepanjang masa ni 2 minggu training, saya rasa saya dan Tang Jie memang all out lah bagi apa yang kita ada dalam training dengan ikut coach punya program semua. So saya harap Korea first round pun lawan sendiri punya country punya opponent. So give all je lah, tak ada untuk simpan-simpan apa. Ketika ini, Tan Ji Iwe berada di ranking ke-14 dunia. Johor Darul Takzim JDT berpeluang cerah mengekalkan kejuaraan Piala FA musim ini dan ia berdasarkan prestasi semasa skuad Harimau Selatan pada kempen Liga Super yang masih mengekalkan rekod tanpa kalah. Berdepan KL City di pentas final, JDT dilihat sebagai pasukan pilihan menjulang gelaran berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini. Skuad kendalian Esteban Solari menang 4 pertemuan termasuk ketika membelasah KL City 6-1 dalam saingan Liga Super pada 3 Julai. Manakala kali terakhir skuad City Boys mengatasi JDT ialah semasa kejayaan menjulang Piala Malaysia pada 2021. Sementara itu, penjaga gawang JDT Ahmad Syihan Hazmi Muhammad tekad memastikan gawang pasukan tidak dibolosi dalam aksi final pertamanya bersama JDT. Final Piala FA dijadualkan berlangsung pada 22 Julai di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. E-sports ataupun e-games, nantikan sesuatu yang baharu hanya di RTM. Baiklah, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.